Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Komuniti Samudera. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Komuniti Samudera ini terdapat pada muka surat 146 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.2 mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mengedit dan memurnikan sekurang-kurangnya 4 perenggan daripada sebuah teks petikan mengenai komuniti samudera dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 7 maklumat yang telah diedit dan dimurnikan berdasarkan sebuah teks petikan mengenai komuniti samudera yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mengedit dan memurnikan sekurang-kurangnya 4 perenggan daripada sebuah teks petikan mengenai komuniti samudera dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 7 maklumat yang telah diedit dan dimurnikan berdasarkan sebuah teks petikan mengenai komuniti samudera yang dibaca, dilihat dan didengar dalam jadual. Murid-murid, apakah kesan daripada pencemaran laut? Ya, tentu banyak kesan daripada pencemaran laut. Lihat dalam gambar yang Cikgu Afan tunjukkan di sini, terdapat aktiviti pencemaran yang disebabkan oleh manusia, iaitu lihat dalam gambar yang pertama di atas itu, terdapat banyak sampah seperti botol plastik dan juga beberapa barang-barang yang menyebabkan pencemaran, iaitu terapung di atas permukaan air. Dan tentunya di sini menyebabkan hidupan laut seperti penyu akan keliru terhadap makanan yang dimakannya itu kerana penyu tersebut menganggap plastik yang terdapat di atas permukaan laut itu merupakan obor-obor. Jadinya di sini penyu tersebut akan memakan plastik tersebut dan akhirnya penyu akan tercekik dan menyebabkan kematian. Seterusnya, penyu juga akan tersangkut pada jaring yang tidak digunakan lagi oleh manusia, yang dibuang oleh manusia itu sendiri ke mana? Ke laut. Jadi di sini tentunya penyu akan tersangkut dengan jaring yang dibuang oleh manusia ke dalam laut tersebut. Seterusnya, murid dapat lihat gambar di bawah itu, kesan negatif akibat daripada pencemaran laut iaitu tumpahan minyak. Dari mana? Ya, daripada kapal. Tentunya kesan daripada tumpahan minyak ini menyebabkan hidupan laut juga akan mati kerana permukaan laut itu dilapisi oleh minyak yang sangat tebal sehingga menyebabkan hidupan laut yang terdapat di dalam laut tersebut sukar untuk bernafas dan kekurangan oksigen dan tentunya menyebabkan hidupan laut seperti ikan dan juga haiwan-haiwan lain iaitu hidupan akuatik seperti
Murid dapat lihat di situ penyu, ada ikan, ada udang, ada tapak Sulaiman. Tentunya haiwan tersebut akan mati. Dan akhirnya haiwan-haiwan yang diancam kepupusan seperti penyu ini akan pupus dan tidak lagi wujud di muka bumi ini. Kesannya, generasi muda pada masa akan datang tidak dapat melihat hidupan akuatik tersebut kerana hidupan akuatik tersebut telah pun pupus. Diharapkan murid-murid perlulah menjaga alam sekitar. Tidak kira di mana-mana sahaja, sama ada di darat, di udara, maupun di laut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai komuniti samudera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku, sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan. Namun begitu, semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu. Aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya berlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar ras gotong royong disertai oleh ahli. Di dalam air pula menolak sampah ke kawasan pantai warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli ras. Kini, masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Mengapakah kamu tersenyum sendirian? Sang penyu tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur-ubur.
Soal Sang Penyu. Kawasan pantai telah bersih dan samudera. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Di samudera pula, tiada lagi pencemaran. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Seterusnya, mari kita mengedit maklumat mengenai aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat yang terdapat dalam perenggan pertama daripada teks petikan cerita Komuniti Samudra. Baiklah murid-murid, mari kita menganalisis bagi perenggan yang pertama di sini iaitu terdapatnya kesilapan dari aspek tanda baca. Iaitu murid dapat lihat di situ tanda seru tidak sesuai dalam ayat tanya. Mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jadi di sini ayat tanya perlulah disertakan dengan tanda soal. Seterusnya, ejaan pertulungan. Tidak tepat ya. Jadi di sini perlu ditukarkan kepada pertolongan. Seterusnya, sang pari. Sang pari merupakan kata nama khas. Jadi S dan juga huruf P tersebut perlulah ditukarkan menjadi huruf besar. Seterusnya, ejaan jareng. Sepatutnya jaring. J-eja R-I-N-G, jaring. Kemudian, namun. Namun di sini kesilapan dari penulisan huruf N-nya. Sepatutnya ditulis dengan huruf besar kerana namun itu selepas ayat dan selepas noktah, iaitu aku lakukan ada noktah. Dan perlulah memulakan ayat iaitu namun N tersebut mestilah huruf besar bagi memulakan ayat. Dan yang terakhir iaitu bagi perenggan ini berhasil. Sepatutnya berhasil. B-E-R-H-A-S-I-L, berhasil. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang perlu diedit dan dimurnikan bagi perenggan yang pertama ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengedit maklumat mengenai aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat yang terdapat dalam perenggan kedua daripada teks petikan cerita Komuniti Samudera. Baiklah murid-murid, mari kita membetulkan maklumat yang tersilap di sini bagi perenggan yang kedua. Oleh itu kita lihat maklumat yang tidak tepat iaitu terlihat. Terlihat di sini tidak tepat dari aspek penggunaan imbuhan awalannya iaitu terlihat sepatutnya ditukarkan kepada melihat. Seterusnya maklumat kedua disangkut. Disangkut ini perlu ditukarkan kepada tersangkut. Oleh itu maklumat tersebut berlakunya kesilapan dari aspek penggunaan imbuhan awalan. Seterusnya menggunakan. Menggunakan ini juga berlakunya kesilapan penggunaan imbuhan. Sepatutnya menggunakan. Kemudian memotong. Memotong ini juga tidak tepat. Sepatutnya memotong. Maklumat ini juga adanya kesilapan penggunaan imbuhan awalan. Sepatutnya memotong. Dan maklumat yang terakhir iaitu berlalu. Sepatutnya digantikan dengan terlalu. Dan maklumat tersebut juga berlaku kesilapan penggunaan imbuhan awalan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang perlu diedit dan dimurnikan dalam perenggan yang kedua ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengedit maklumat mengenai aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat yang terdapat dalam perenggan ketiga
daripada teks petikan cerita komuniti samudera. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dan juga mengedit maklumat yang tidak tepat yang terdapat dalam perenggan yang ketiga ini. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama yang tidak tepat iaitu ramuan. Ramuan di sini merupakan kesilapan dari aspek penggunaan kata. Sepatutnya perlu ditukarkan kepada idea. Seterusnya, cukup. Perkataan cukup ini tidak tepat digunakan dan ia merupakan kesalahan dari aspek penggunaan kata dan perlu ditukarkan kepada bernas. Seterusnya, maklumat yang ketiga iaitu menanyakan. Menanyakan ini merupakan kesilapan dari aspek penggunaan kata. Sepatutnya ditukarkan kepada menceritakan. Seterusnya, memangkas. Memangkas ini tidak tepat dan perlu ditukarkan kepada memotong. Oleh itu, memangkas ini merupakan kesilapan dari aspek penggunaan kata. Seterusnya, terlekat. Terlekat di sini merupakan penggunaan kata yang salah dan perlu ditukarkan kepada tersangkut. Dan yang terakhir iaitu tahniah. Tahniah juga merupakan kesilapan dari aspek penggunaan kata dan perlu ditukarkan kepada terima kasih. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang perlu diedit berdasarkan perenggan yang ketiga ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengedit maklumat mengenai aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat yang terdapat dalam perenggan keempat daripada teks petikan cerita komuniti samudera. Baiklah murid-murid, mari kita lihat maklumat yang perlu diedit dalam perenggan yang keempat ini. Oleh itu kita lihat maklumat yang tidak tepat di sini iaitu ayat yang murid dapat lihat di atas itu, semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Jadi di sini adanya kesilapan dari aspek struktur ayat. Jadi di sini Cikgu Afan telah bulatkan di situ, mereka melihat warga samudera. Sepatutnya warga samudera melihat mereka. Jadi murid tolong betulkan yang bahagian itulah yang Cikgu Afan bulatkan di situ. Kemudian ayat yang kedua di sini juga adanya kesilapan dari aspek struktur ayat. Jadinya di sini murid-murid dapat lihat maklumat yang tidak tepat di situ apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Ayat yang kedua ini perlu dibetulkan iaitu murid dapat lihat dalam kotak yang berwarna kuning di situ. Mereka melihat anggota masyarakat sedang mengadakan gotong royong membersihkan kawasan tersebut. Seterusnya, kita lihat ayat yang ketiga. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar iaitu RAS, gotong royong disertai oleh ahli. Ayat ini pun mempunyai kesilapan dari aspek struktur ayat. Agak pelik bunyinya dalam ayat tersebut. Jadi murid tolong betulkan struktur ayat tersebut. Lihat dalam kotak berwarna kuning tersebut. Di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh ahli rakan alam sekitar iaitu RAS. Jadi murid betulkan. Dan ayat yang keempat, di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Jadi di sini murid perlu betulkan struktur ayat tersebut. Iaitu Cikgu Afan telah membantu murid-murid dalam kotak berwarna kuning tersebut. Di dalam air, warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli RAS. Jadi di sini murid betulkanlah struktur ayat yang
tidak tepat kepada struktur ayat yang telah Cikgu Afan betulkan dalam kotak berwarna kuning. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang tidak tepat berdasarkan perenggan yang keempat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengedit maklumat mengenai aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat yang terdapat dalam perenggan kelima daripada teks petikan cerita Komuniti Samudra. Baiklah murid-murid, mari kita membetulkan maklumat yang tidak tepat berdasarkan perenggan yang kelima ini. Kita lihat maklumat yang tidak tepat yang pertama iaitu bersalah. Bersalah ini perlu dibetulkan dari segi penggunaan imbuhan awalannya iaitu kepada tersalah, bukannya bersalah. Seterusnya, kita lihat maklumat yang kedua iaitu menonton. Menonton ini tidak tepat dan perlu digantikan kepada melihat. Di sinilah ada kesilapan penggunaan kata iaitu bukannya menonton dan perlu ditukarkan kepada melihat. Seterusnya, murid-murid dapat lihat di situ ejaan ubur-ubur. Jadi di sini perkataan tersebut tidak tepat dari aspek ejaannya dan perlu dieja dengan ejaan yang tepat iaitu ubur-ubur. Seterusnya, murid dapat lihat lagi di situ soal. Soal tidak tepat dan perlu digantikan dengan jawab. Dan di situ berlakunya kesilapan penggunaan kata. Kemudian kita lihat lagi di situ samudra. Samudra di sini murid-murid perlu tukarkan kepada cantik. Dan di sini berlakunya kesilapan penggunaan kata. Kemudian murid dapat lihat di situ endah. Endah di sini adanya kesilapan ejaan. Bukannya endah tetapi indah. I-N-N-D-A-H dah indah. Kemudian pelanggan. Pelanggan tidak sesuai di sini. Berlakunya kesilapan penggunaan kata dan perlu digantikan dengan pelancong. Kemudian beriadah. Beriadah di sini adanya kesilapan ejaan dan perlu dieja dengan betul iaitu beriadah. B-I-B-R-I-A-D-A-H dah beriadah. Okay. Kemudian murid dapat lihat lagi di situ pencemaran. Pencemaran di sini juga berlaku kesilapan dari aspek penggunaan imbuhan, iaitu imbuhan apa di situ? Ya, imbuhan apitan. Sepatutnya pencemaran, bukannya pencemaran. Kemudian lihat di situ warga. Murid perlu tambahkan warga samudra. Kerana di situ samudra Cikgu Afan telah tutup dengan bulatan yang ditutup dengan warna merah lah di situ. Samudra yang Cikgu Afan tutupkan dalam bulatan berwarna merah itu, Cikgu Afan pindahkan di atas iaitu warga samudra. Kemudian lihat lagi di situ menbiak. Menbiak di sini kesilapan dari aspek penggunaan imbuhan awalan. Sepatutnya membiak, bukannya menbiak. Kemudian lihat lagi di bawah itu hidup. Hidup di sini tidak tepat dan perlu ditukarkan dari ejaannya iaitu hidup. H-I-D-U-P, hidup bukan hidup. Dan akhir sekali ada kesilapan tanda baca iaitu murid lihat di situ tidak tepat penggunaan tanda seru dan perlu ditukar kepada noktah. Dan di sini murid dapat lihatlah dalam ayat tersebut merupakan ayat penyata. Perlulah diletakkan noktah bukannya ayat seru. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang perlu diedit berdasarkan perenggan yang kelima ini dengan sebaiknya.
Kini tiba masanya, mari kita mencatat maklumat yang telah diedit dan dimurnikan mengenai sebuah teks petikan komuniti samudera dalam bentuk jadual. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu membetulkan ataupun mengedit maklumat yang salah dalam teks petikan, iaitu yang telah Cikgu Afan sudah sediakan dalam jadual di sini. Jadi di sini Cikgu Afan telah menyediakan 10 maklumat yang salah berdasarkan teks petikan yang telah kita baca tadi. Jadinya di sini murid tolong betulkan maklumat yang salah itu kepada maklumat yang tepatlah. Seperti yang telah kita bincangkan dalam slide aktiviti yang kedua tadi. Mudahkan murid-murid, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid.